أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله الموافي بسم الله الوافي بسم الله رب السماوات والأرض بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada sahabat-sahabat yang belum tidur, hari ini serak suara sedikit, tapi saya nak live hari ini selepas tadi saya posting mengenai buku yang selalu kita live mengenai buku. Inilah. Tapi ini jilid yang ketiga. Mana jilid yang pertama? Jilid yang pertama jauh tapi tadi saya info ya, semua buku 3 jilid buku Materia Medica Homeopati dia bersama dengan selepas kita jual lebih kurang 30 ke 40 naskah pada tahun 2021, pada bulan-bulan berikutnya baru siap dia punya cover untuk kita masukkan buku dalam ni. So yang ni memang dicetak hanya 300 naskah sahaja. 300 naskah. Bukan kita yang nak, saya minta cetak ke semua 500 buah buku, tapi sahabat kita Alan yang mencetak buku HBI cetak hanya 300. So ada lagi separuh yang apa ni, untuk sesiapa yang ingin membeli 3 jilid Materia Medica Homeopati yang diterjemah daripada Dr. William Borik. Okay. So saya online sebab tadi pun ada orang yang ingin membeli Materia Medica Homeopati. So Materia Medica Homeopati bahan yang biasa ada di mana-mana klinik pengamal. Dan saya sudah 2 tahun sejak 2021, 22 masuk 23 kita bicara mengenai remedi-remedi di dalam Materia Medica Homeopati. Dan di kemudiannya sedikit selepas Ramadan pada tahun 2021 kita hanya bicara mengenai rare remedies. Apa itu rare remedies? Remedi-remedi yang jarang diguna ataupun jarang dikenali, tidak termasuk dalam remedi-remedi yang biasa digunakan secara harian. Dan yang pentingnya juga ialah remedi rare ini walaupun jarang dibicarakan, apabila simptom-simptomnya menepati, memang terbaik juga. Dia bergantung kepada simptom. Dalam homeopati ini kita hanya menemukan simptom-simptom remedi dengan simptom-simptom yang ada pada penyakit pesakit. Sebenarnya simptom pesakit, bukan simptom penyakit. Ini beza ni. Ya, beza. Dalam homeopati kita rujuk kepada simptom pesakit, bukan simptom penyakit. Sebab kita menemukan antara remedi yang seraksi dengan simptom pesakit. Tapi biasa disebut simptom-simptom penyakit. Selalu simptom-simptom penyakit itu lebih kepada gejala yang selalu dirujuk di dalam perubatan arus perdana. Okey. Saya 2 jam lepas dah ambil remedi untuk surat-surat tekak ni. Okey. Alhamdulillah lah boleh bercakap sekarang. So Boricum acidum adalah remedi yang ke-124
dalam jilid 1 Materia Medica Homeopati. Jadi di dalamnya telah kita saring daripada buku asal Dr. William Boric yang berbahasa Inggeris. Rujukan kita ialah apa yang disiarkan di dalam Homeopati International yang dalam bahasa Inggeris. So itu digunakan. Kadang-kadang kita rujuklah daripada buku Homeopati Materia Medica with Repertory Dr. Boric. So itulah yang terhasil daripada terjemahan atau saringan Materia Medica William Boric. So apa yang disebut di dalam Boricum acidum remedi ke-124? Pertama sekali, ia digunakan sebagai satu bahan penyah jangkit. Okey, itu terjemahan kita. Apa maknanya? Disinfectant. Maknanya ia adalah satu bahan yang digunakan untuk halau penyakit. Menyahkan jangkitan penyakit. Apabila kita sebut disinfectant, ia merujuk kepada sebarang bahan yang boleh membantu memusnahkan lawan dia lah, umpamanya bakteria. Okey, so diterangkan di awal remedi ini, ia digunakan sebagai satu bahan disinfektan atau penyah jangkit kerana ia membantutkan fermentasi dan pereputan, putrefaction. Fermentation itu penapaian, itu proses ke arah kemusnahan bakteria. Itu pengenalan oleh Dr. Boric, memang tepat pun. Jadi keterangan oleh Dr. Boric sangat ringkas. Dikata sakit dalam kawasan saluran kencing. Simptom, kita cakap sekarang ni berkaitan dengan simptom. Simptom untuk kegunaan remedi boric acid. Bukan borax remedi lain. Kita tak bicara borax sebab borax itu selalu kita ajar dalam kelas-kelas homeopati. Kita ambil yang rare sedikit. So Boricum acidum ni bolehlah dikategori ke dalam rare remedies. Walaupun kerap juga digunakan. So antara simptom kegunaannya dalam pengenalan Dr. William Boric ialah sakit dalam kawasan saluran kencing serta kerap desakan untuk kencing. Bukan sahaja sakit. Sakit tu mungkin kita nampak umum. Tapi ada desakan yang kerap untuk kencing. Kejap-kejap nak kencing. Kejap-kejap nak kencing. Itu tanda. Simptom kepada Boricum acidum. Juga ada kesejukan. Terjemahan kita kesejukan. Di sesetengah tempat. Apa bahasa Inggeris dia? Bahasa Inggeris dia. Saya sebenarnya ni nak semalam lagi nak live, tetapi masalah komputer saya tak boleh buka Google. Ini problem sekarang ni. Ada masalah. So saya pun tak boleh nak continue terjemahan buku terbaru. Bukan terjemahan, pengkaryaan buku Materia Medica Herbal. Okey. Apa yang disebut pain in region of ureters with frequent urging to urinate, diabetes, tongue dry, red and crack, cold saliva. Itu yang dalam bahasa Inggerisnya. Okay. So sakit dalam kawasan kencing. Dia sebut tadi cold. Cold. Kerap kencing, kesejukan. Di tempat yang lain sebut sejuk kedinginan. Ada Indonesia sikit bila kita sebut dingin. Sejuk kedinginan. Coldness. Itu coldness. Cold itu selalu saya terjemah sebagai sejuk atau dingin. Tapi bila coldness, kita terjemahkan dia sebagai kesejukan ataupun sejuk kedinginan. Okay.
Ada beberapa sahabat yang masuk, saya pun tak nampak siapa. Okay, so itu chilliness. Tapi mereka yang order buku material medikal homeopati ni, insyaAllah saya cuba post lah esok ataupun lusa yang dah ada. Yang belum ada, tapi baru nak order. Okay, tapi saya on hari ni sebab minggu 2-3 hari lepas saya pergi Vietnam. So balik tu saya tengok ni, tiba-tiba komputer tak boleh akses balik bahan yang saya rujuk dulu, menyebabkan kerja-kerja saya tertangguh. So sekarang selepas kesejukan disebut diabetes, maknanya boricum acidum boleh digunakan untuk masalah kencing manis. Simptom dia, lidah kita kering, merah dan merekah. 3 simptom tu. Okay, diabetes ada simptom lidah yang kering, merah, warna merah dan merekah. Air liur pula rasa sejuk. Okay. Itu pengenalan oleh Dr. Borik, dan Dr. Borik memberikan juga simptom partikular, tetapi dikhususkan untuk 2 keadaan sahaja. Pertama berkaitan dengan kulit, kedua berkaitan dengan orang perempuan. Berkaitan dengan kulit, boricum acidum. Okay, boric acid ni memanglah kalau kita baca bahan-bahan ingredient di dalam bedak-bedak contohnya selalu ada jugalah boric acid antaranya lah. Sesuai lah dengan simptom bahagian kulit yang disebutkan oleh Dr. Borik. Dia kata pelbagai bentuk eritema batang tubuh dan ekstremiti atas. Okey. Apa eritema? Bahasa Inggeris pun eritema juga. Maknanya kalau kita ada kulit yang merah-merah, selalunya kalau merah-merah itu disebabkan oleh kapilari darah, ada salur darah yang halus tu mengembang. Dilatasi, okay, bahasa Inggeris. Begitulah. Dia dilate, dia mengembang sedikit. Itu sesuai diberikan boricum acidum. Okay, so untuk pelbagai bentuk eritema di bahagian tubuh dan juga ekstremiti, maknanya ekstremiti atas, maknanya bahagian dengan bahagian tangan, itulah ekstremiti. Dan kalau ada edema, maknanya bengkak. Bengkak di mana? Edema sekitar kedua mata. Okay, kita lihat nanti apa kata Dr. Clark berkaitan dengan mata. Okay. Sebab Dr. Borik tidak cerita tentang mata, dia cerita tentang kulit. Tetapi di bahagian mata juga ada masalah yang kelihatan pada kulit, iaitu edema. So, kalau ada bengkak di sekitar kedua mata, simptom bagi boric acid. Pengelupasan dermatitis, ini terjemahan kita. Untuk bahasa Inggeris yang disebut exfoliating dermatitis, radang, itu maknanya radang pada kulit, yang mana kulit itu akan kelihatan merah-merah, menggelupas. Itu dijelaskan oleh Dr. Borik sebagai simptom pengelupasan dermatitis. Juga edema tisu-tisu sekitar dua mata, maknanya bengkak-bengkak itu bahagian tisu-tisu sekitar mata. Okey, eyes, kalau sebut eyes, E-Y-E-S. Eyes ni maknanya mata-mata. Takkan nak sebut mata-mata. Saya biasa terjemahnya kedua mata. Ears pun kita terjemahkan kedua telinga. Okey, perempuan. Ini simptom bahagian perempuan yang diberikan oleh Dr. Borik. Dia kata climacteric flushing, maknanya mukanya ataupun pipinya naik merah semasa putus haid. Ketika menopause lah maknanya. Kalau nampak wajah dia naik merah, mungkin boleh guna boric acid. Dan kalau bukan boric acid, boleh rujuk juga kepada amyl nitrate ataupun lachesis.
faraj sejuk. Kita boleh lihat faraj sejuk ni apa kata Clark pula nanti. Faraj sejuk. Maknanya bahagian kemaluannya rasa sejuk. Seolah-olah disumbat dengan ais. Itu terjemahan langsung daripada Dr. Borik. Kalau bahagian faraj dia rasa sejuk, seolah-olah disumbat dengan ais. Zakar tak masuk Ini berkaitan orang perempuan. Faraj dia sejuk, seolah-olah di dalamnya ada ais. Okey, ada sahabat yang dalam ni yang ada beli buku, buku kita boleh rujuk, buku berkenaan nombor 124, Boricum acidum. Okey, muka naik merah sewaktu putus haid, faraj sejuk, seolah-olah di dalamnya ada ais, kerap kencing serta membakar. Maknanya kencing, simptom dia kejap-kejap nak kencing, kerap kencing dan rasa membakar, ditambah dengan tenesmus. Apa makna tenesmus? Maknanya memang rasa nak kencing, tapi bila kita nak kencing tak jadi. Tenesmus lah tu, rasa kerap nak kencing. Kalau kerap kencing dan keluar kencing pun okey. Kalau rasa kerap nak kencing tapi tak kencing, tak nak kencing, masuk tandas saja, lepas tu tak nak keluar, itu tenesmus. So itu adalah antara simptom-simptom yang disebutkan oleh Dr. William Borik. So kalau nak guna Boricum acidum, guna triturasi ketiga. And dose dia ialah triturasi ketiga. Apa makna triturasi ketiga? Maknanya 3x. Okey, potensi 3x Boricum acidum. Okey, di dalam buku tersebut ada juga kita terjemahkan sebahagian daripada kegunaannya yang bukan diberikan secara homeopati. Umpamanya disebut di situ, dia kata apabila wujud Diplococcus Weizenbaum dalam kahak sputum dia, dalam kahak ketika ada keradangan farinks, ketika berlaku keradangan bronchial, bronchitis, juga bagi pneumonia beserta kahak yang liat, batuk keras dan sakit, ambil dos 5 grain 6 kali sehari. Itu kegunaan secara bukan homeopati, dia guna grain lah. Maknanya 5 grain 6 kali sehari. Itu maknanya dos boric acid yang asli. Okey. Tapi boric acid juga boleh diberi sebagai satu suntikan. Okey, disebut dalam buku tersebut, memang kita salin direct daripada buku asal. Dalam kes cystitis kronik, ada inflamasi bahagian puli kencing, umpamanya solusi boroglycerin adalah satu antiseptik yang kuat, yang disebut di situ. Okey, sties, masalah ketumbit, dekat mata tu selalu ada ketumbit, 15 grain hingga 1 ounce, ambil 1 ounce air, campur dengan 1 ounce ais, guna secara eksternal, secara luaran. Juga disebut di sini juga, Dr. Borik menyebut sebagai bedak talkum disapu dan atas permukaan beralser. Tempat kita ada masalah sakit kulit itu, kita boleh ambil bedak talkum. Tak kira lah yang homeopati buat ke yang bukan homeopati buat pun, sebab memang Boricum acidum itu digunakan di dalam talkum dan boleh digunakan untuk sapu bahagian-bahagian yang kulit yang kemerahan, beralser, kata-kata dalam cystitis, sebagai bendali untuk dibasahkan katanya. Itu daripada Dr. Borik. Okey, apa yang disebut, saya nak detailkan sedikit. Selain yang disebut oleh Dr. William Borik tu, kalau kita boleh rujuk buku J.H. Clark, saya selalu rujuk buku J.H. Clark sebab apa? Ada benda-benda tambahan dan memperkasakan lagi keterangan Dr. Borik. Boleh ambil daripada J.H. Clark. Bahkan buku yang bakal, kalau jadi terbit lah,
Yang saya buat pun banyak sekali kita rujuk daripada JH Clark. Nah, itu buku terbaru lah. InsyaAllah lah kalau ada rezeki tahun hadapan. Kalau harap-harap lah awal tahun. Okey, so apa yang diterangkan mengenai Boricum acidum oleh JH Clark, katanya dari segi minda, orang ni bersemangat lemah, low spirits, depresi saraf, nervous depression, sighing and weeping by turns. Apa sighing and weeping? Mengeluh, weeping, nangislah, dan apathetik, dia kurang terasa, apati. Bahagian kepala, ini bezanya yang Dr. Boric terang tadi lain. Bukan lain, cuma detail oleh JH Clark itu telah diagihkan kepada kumpulan-kumpulan simptom anatomi yang tak ada diterangkan oleh Dr. Boric. Itu bahagian minda, bahagian head, bahagian kepala umpamanya, kata JH Clark, boleh diberikan untuk orang sakit kepala sebab gastrik. So headache, vertigo, noise in ears, bunyi suara atau bunyi bising dalam telinga. Eyes, katanya intense edema. Ini sama dengan Dr. Boric sebut lagi. Edema closing eyes. Tapi dia lebih detail dari simptom sebab dia sebut edema intense, kuat, bengkak terkuat, closing eyes. Bila kita menutup kedua mata. Intense edema closing eyes, conjunctivitis, radang konjungtiva. Mana Tadi dia tidak sebut secara direct conjunctivitis, tapi mata merah termasuklah di situ. Konjungtiva bagi. Dan fotofobia, takut kepada cahaya. Okey, dia sebut juga bahagian mulut. Ini keterangan daripada JH Clark. Dia kata seperti Dr. Boric juga, dia kata air liur tu sejuk. Much cold. Saliva, tongue dry, lidah kering, berpeta, difficult in moving, susah nak menggerak-gerakkan lidah, dryness in throat. Okey, bahagian stomach, ini sebab apa ni? Kita masukkan sebab mungkin tidak disertakan satu persatu walaupun disebut oleh Dr. Boric. Bahagian perut dia kata ada lower and heaviness, rasa berat dalam perut. Tapi rasa berat itu lega apabila dia berjalan-jalan di kawasan udara terbuka. Vomiting of tough mucus. Ini diterangkan oleh JH Clark. Pesakit itu memuntahkan kahak yang liat. Tough mucus, strongly alkaline. Kuat alkalinnya, vomit greenish stuff. Muntahkan benda yang berwarna kehijauan. Okey, Dr. Clark juga sebut mengenai urinary. Urinary tadi memang disebut oleh Dr. Boric pun. Cuma dia tidak spesifik pada organ. Clark sebut spesifik pada organ urinary, dia kata pain in the region of ureters. Maknanya sakit di kawasan ureter. Frequent and urgent desire to urinate. Selalu kerap dan juga tiba-tiba rasa hendak kencing. Dan kuantiti kencing itu double. Maknanya berlipat ganda. Sekali ganda, dua kali ganda. Albumin. Ada albumin di dalam urin. Sekarang seperti yang disebutkan oleh Dr. Boric, JH Clark sebut mengenai organ seksual perempuan. Vagina packed with it and felt cold as if ice. Okay, disebut oleh Dr. Boric juga tadi. Kata yang kita terjemahkan sebagai vagina sejuk dan seperti disumbak dengan air batu. So, di sini pun disebut vagina packed with it. Felt cold as if ice had been used. Okay. Secara umum, kata JH Clark, ada formication of hands and feet later office. Apa makna formication? Saya biasanya di situ saya terjemahkan formikasi.
itu rasa-rasa merayak tu pada kulit-kulit tu. Dia kata pada tangan, kedua tangan dan kaki. Kemudiannya pergi pada muka. Rasa merayak tu. Merayak. Binatang yang merayak halus-halus tu. Rupanya kita rasa pada kulit ni boleh ada rasa nak merayak, binatang merayak. Binatang tak ada tapi rasa merayak. Simptom Boricum acidum. Skin ada impetigo. Bermula di sebelah paha kanan, pindah ke kiri, ada membakar, burning skin. Itu antara lain yang disebut oleh J.H. Clarke. Kerana itu, yang penting dalam buku yang saya rancang nak terbit tahun depan ini, saya masukkan bahagian clinical J.H. Clarke. Okay. Tapi itu pasal herba lah. Tapi di sini Boricum acidum ini bukan herba lah. Tapi kita cerita sebab kita bicara mengenai rare remedies. Di sini dia katanya Boricum acidum boleh digunakan sebagai antiseptik. Maknanya boleh lawan kuman. Climacteric flushes boleh digunakan untuk merah-merah pada masa putus haid. Ini yang ringkas yang bakal klinikal disebut oleh Clarke, erythema. Maknanya kemerahan pada kulit yang khususnya disebabkan oleh pengembangan kapilari darah, dilate. Kapilari itu dilate. Eyes, affections of eyes. Okay, ada afeksi kedua mata. Ada headache, impetigo. Bukan ada. Ini clinical symptom yang diberi oleh J.H. Clarke. Ada simptom sakit kepala, ada simptom impetigo. Maknanya masalah kulit itu bukan berkaitan dengan kemerahan saja. Tetapi ada ciri-ciri lain juga seperti pendarahan, ada nampak berkeruping, bila dia kering nampak berkeruping. Dan itu juga satu penunjukan tentang adanya jangkitan bakteria. Ada edema. Ini kita cakap pasal klinikal ni. Okey, dia sebut tadi antiseptik, climacteric flushes, erythema, ais kedua mata, ada afeksi, sakit kepala, kes impetigo, kes edema. Tadi kita sebut edema, ada renal colic. Kemungkinan juga bukan saja masalah kencing, tapi ada kolik renal. Okey, kolik buah pinggang. Okey, kolik renal. Vomiting, muntah, white low dan luka-luka. Itu yang boleh digunakan apabila terdapat simptom-simptom yang disebut sebelum ini. Okey, yang disebut sebelum ini oleh Dr. Clarke ataupun Dr. Boric. So itulah remedi. Maknanya hari ini hari yang saya ganti untuk bicara remedi Ahad ataupun Sabtu. So saya ganti hari Isnin malam ni. Kebetulan saya berada di bilik buku. So itu keterangan J.H. Clarke juga yang bersamaan juga dengan Dr. Boric, sebab semuanya diambil daripada proving. Dan specialnya Dr. Boric, kalau dia bicara di dalam buku Materia Medica dia juga masuk clinical proving seperti J.H. Clarke juga. Maknanya bukan semata-mata simptom hasil daripada uji bukti, tetapi juga simptom-simptom daripada klinikal, daripada rawatan-rawatan di klinik yang didapati menyembuhkan. Okey, so saya sini di depan ini adalah buku-buku. Saya tengah packing semuanya bahan-bahan ni. Sebab apa? Bila orang nak, senang. Kadang-kadang orang datang ke bilik ni tak payah cari lagi. Kita sudah atur di sini. So ini ialah Materia Medica homeopati yang kita gunakan untuk kita bicara.
Dan kalau lihat ada bicara mengenai remedi, terus tengok. Kali ni saya minta terus tengok sebab sekarang FB dia tidak lagi simpan. Dia tidak lagi simpan apa yang kita bicarakan. Dia hanya simpan untuk sebulan sahaja. Selepas sebulan, automatik di-delete. So, siapa yang lihat ada live, terus dengar saja. Jangan tunggu sebab lain kali mungkin tak ada. So, ini adalah yang saya kata kulit. Kulit buku ni. Untuk isi tiga buku Materia Medica. Memanglah masa mula-mula cetak dulu tak ada kulit ni. Kita buat kemudian. Tapi ada pun hanya untuk 300 naskah yang berikut sahaja. So ini adalah Materia Medica yang kita gunakan untuk kita bicara. Sekarang kita bicara mengenai remedi huruf B. A dah habis. Rare remedies daripada A dah habis. B pun tak banyak dah. Tinggal beberapa remedi lagi. Nanti habis. So itu saja daripada saya. Terima kasih siapa yang join untuk bicara remedi rare yang berpandukan buku saringan daripada buku William Borick. So, sampai jumpa lagi insya-Allah minggu hadapan, hujung minggu ada waktu. Kita bicara remedi seterusnya, iaitu remedi yang ke-125, Bothrops lanceolatus. Okey. Itu remedi kita bicarakan sekali lagi lah. Yang ni banyak simptom daripada Dr. Borick. Okey. Itu saja daripada saya. Selamat malam. Selamat melalui mimpi yang indah pada malam ini. Kita jumpa lagi next time. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.